Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamali bin Muhammad Nazir, nombor matrik 049999. Hari ini saya akan ulaskan serba sedikit berkenaan dengan tugasan Maharah Qiraah wal Kitabah berkenaan dengan Al-Wajibul Manzili. Untuk tadribul awal, di sini ada satu tugasan Hata ba'da anwa'ul asma'ul mushtaqah al-mawjudah fil Quranil Karim. Tugasan ini perlu menggunakan rujukan Al-Quran. Kami perlu mencari anwa'ul asma'ul mushtaqah yang ada dalam Al-Quran. Kita pergi ini di sini ada contoh-contohnya. Mufsidina isim fa'il, surah Hud ayat 85. Dia wazan af'ala, afsada. Contoh lain yang kedua, wal bahru limasjur. Ini isim maf'ul, diambil daripada surah At-Tur ayat 6. Ia merupakan masjur ini merupakan mujarrad sulasi ala wazan fa'li, yakni minal fa'li sajara. Yang ketiga, fal mulkiyati dhikra. Ini merupakan masdar, diambil daripada surah Al-Mursalat ayat 5. Dhikra ini al-mujarrad sulasi ala wazan af'al, yakni minal fa'li dhikri, zakara. Maafkan saya. Untuk yang keempat, contoh yang keempat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini merupakan ahsana merupakan isim tafdil yang diambil daripada surah Al-Mulk ayat 2. Ahsana merupakan al-mujarrad sulasi atas wazan fa'li, yakni minal fa'li jasana, ahsana, hasana. Maafkan saya. Untuk contoh yang kelima, al-yawmu nahtamu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Aydihim dan arjulihim. Kata ini merupakan jamak taksir, diambil daripada surah Yasin ayat 65. Ia merupakan mufrad, asal daripada yadun dan rajulun. Untuk tugasan pertama berkenaan dengan isim fa'il, saya memilih saya mengambil daripada surah Baqarah, daripada ayat 5 hingga ayat 64. Untuk contoh yang pertama, saya memilih al-muflihuna, daripada ayat 5, yakni dia punya mufrad falaha. Untuk untuk jawapan kedua, saya memilih mufsidina daripada ayat 12. Fasada, kata dasar dia fasada. Yang ketiga, khasyi'ina daripada ayat 45. Khasya'a. Isim fa'il yang keempat, zalimuna ayat 51. Kata masdar dia zalim. Untuk Baqarah maafkan saya, untuk isim fa'il yang kelima, khasirina, surah Al-Baqarah ayat 64. Kata dasarnya khasara. Seterusnya kita pergi kepada isim maf'ul. Di sini saya memilih secara rawak dalam Al-Quran.
Yang pertama, mamdud. Isim maf'ul yang pertama, mamdud, diambil daripada surah Waqiah ayat 30. Wazan dia madda atau fa'la. Isim maf'ul yang kedua, ma'kul, daripada surah Al-Fil ayat 5, daripada perkataan akala. Ma'kul itu berasal daripada perkataan akala. Untuk isim fa'il yang ketiga, mas'ulun, diambil daripada surah As-Saffat ayat 24. Mas'ulun, kata dasarnya sa'ala. Seterusnya, isim maf'ul yang keempat, ma'mun, diambil daripada Al-Mu'arij ayat 28, berasal daripada perkataan amana. Untuk isim maf'ul yang kelima, majnun, diambil daripada surah Az-Zariyat ayat 52. Majnun berasal daripada perkataan jannah. Seterusnya kita pergi kepada masdar. Untuk masdar yang pertama, saya memilih jihad dalam surah At-Taubah ayat 24. Jihad berasal daripada perkataan jahada. Untuk masdar yang kedua, saya memilih istighfar dalam surah At-Taubah ayat 114. Kataan masdar istighfar ini berasal daripada ghafara. Masdar yang ketiga, qatlun. Qatlun daripada surah Al-Baqarah ayat 214. Al-qatlun berasal daripada perkataan qatala. Untuk masdar yang keempat, tijarah, diambil daripada surah Baqarah ayat 282. Perkataan tijarah berasal daripada perkataan tajarah. Untuk masdar yang kelima, yakni zikrun, daripada surah Al-A'raf ayat 69. Kata masdar, perkataan itu berasal daripada perkataan zakara. Untuk isim tafdil, bahagian isim tafdil, bahagian yang pertama, isim tafdil yang pertama, akbar, diambil daripada Al-Qalam, surah Al-Qalam ayat 33. Ia berasal daripada perkataan kabaro. Untuk isim tafdil yang kedua, yakni asghara, diambil daripada surah Yunus ayat 61. Kataan asghara berasal daripada saghara, yakni kecil. Isim tafdil yang ketiga, aktsara, yakni lebih banyak, diambil daripada surah Al-Mujadalah ayat 7, yang mana kata dasarnya adalah kathara. Isim tafdil yang keempat, yakni Al-Kubra, diambil daripada surah Taha ayat 23. Al-Kubra berasal daripada perkataan kabara. Yang kelima, Ahmad, yakni lebih terpuji, yang terpuji, diambil daripada surah As-Saff ayat 6. Kata perkataan Ahmadu berasal daripada perkataan hamada, yakni terpuji. Untuk bahagian jamak taksir, yang pertama adalah anbiya, yang mana diambil daripada surah Baqarah ayat 91, berasal daripada perkataan nabi.
Jamak taksir yang kedua, Aulia, diambil daripada surah Al-Jumu'ah ayat 6, yang mana ia berasal daripada perkataan wali. Jamak taksir yang ketiga, Ar-Rusul, diambil daripada surah Baqarah ayat 253, yang mana kata asal dia Rasulun. Yang keempat, jamak taksir yang keempat, Al-Buyut, diambil daripada surah Baqarah ayat 189. Perkataan itu berasal daripada perkataan baitun. Untuk jamak taksir yang kelima, Sururun, diambil daripada surah Ghashiyah ayat 13, yang mana perkataan asal dia adalah Sarirun. Seterusnya kita pergi kepada Tadribus Tsani. Sini soalan dia, hatta ba'da anwa' al-af'al at-taliyah al-mawjudah fil Qur'anil Karim. Datangkan sebahagian jenis-jenis fi'al taliyah yang wujud dalam Al-Quran. Untuk yang pertama ini, Al-Mujarrad Tsulasi. Contoh dalam Al-Quran, falyamal amalan salihah, dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yang mana ya'mal itu nauk fa'al dia adalah mudhari'. Yang kedua, maafkan saya. Okey. Yang kedua, mazid sulasi biharfain. Contoh yang diambil kat sini, fantashiru fil ard, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dia fantashiru merupakan fa'il amar. Allah, maafkan saya. Contoh yang ketiga, Al-Mazid Sulasi bis Sulasah Ahraf. Di sini ada contoh, diambil contoh daripada surah Hud ayat 3, yakni wa anistaghfaru rabbakum, yang mana dia kataan astaghfaru merupakan fi'il amar. Seterusnya kita pergi kepada latihan. Untuk latihan yang pertama, Al-Mujarrad Sulasi. Yang Mujarrad Sulasi yang pertama, Salaha, diambil dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, merupakan fi'il madi. Kali ini saya memilih Mujarrad Sulasi dalam fi'il madi yang ada dalam Al-Quran, yakni dalam surah Ar-Ra'd, Baqarah dan Mujadalah. Okey, Mujarrad Sulasi yang kedua, Qatala, yang diambil daripada surah Baqarah ayat 251. Mujarrad Sulasi yang ketiga, Ja'ala, diambil daripada surah Baqarah ayat 22. Mujarrad Sulasi yang keempat, Fasala, diambil daripada surah Baqarah ayat 249. Dan Mujarrad Sulasi yang kelima, Sami'a, diambil daripada surah Mujadalah ayat 1. Seterusnya kita pergi kepada Al-Mazid Sulasi biharf. Untuk mazid sulasi biharf yang pertama, qaddama. Untuk mazid sulasi biharf kali ini saya memilih fi'il madi, yang saya memilih secara rawak dalam Al-Quran. Ada di dalam surah Sad, ada dalam surah Baqarah, ada dalam surah Al-Mudaththir, surah Baqarah dan surah Yusuf. Untuk mazid sulasi biharf yang pertama, qaddama, diambil daripada surah Sad ayat 61. Untuk mazid sulasi biharf yang kedua, aqama, berasal dari perkataan aqama, diambil daripada surah Baqarah ayat 177. Mazid sulasi biharf yang ketiga, fakkara, berasal daripada perkataan fakkara, diambil daripada surah Al-Mudaththir ayat 18.
Mazid thulathi biharf yang keempat, allamah, berasal daripada perkataan alamah, diambil daripada surah Baqarah ayat 31. Mazid thulathi biharf yang kelima, yakni ahsanah, diambil daripada surah Yusuf ayat 100. Seterusnya kita pergi kepada mazid thulathi biharfain. Untuk yang pertamanya, saya memilih daripada fi'il mudhari' diambil daripada surah At-Taubah ayat 110, yang mana perkataannya adalah taqatta'a. Mazid thulathi biharfain yang kedua, intasara, yang mana perkataan asalnya adalah nasara, diambil daripada surah Asy-Syura ayat 41. Dia merupakan fa'il madi. Intasara merupakan fa'il madi. Al-mazid thulathi biharfain yang ketiga, tafarraqa, perkataan asal dia adalah faraqa, diambil daripada surah Bayyinah ayat 4. Tafarraqa merupakan fa'il madi. Seterusnya yang keempat, iktasaba, perkataan asal dia adalah kasabah, diambil daripada surah An-Nur ayat 11. Iktasaba merupakan fa'il madi. Seterusnya mazid thulathi biharfain yang terakhir, ishtara, perkataan asal dia adalah syara, diambil daripada surah At-Taubah ayat 111. Dalam ishtara merupakan fa'il madi. Mazid thulathi bi thalathah ahraf. Di sini saya memilih semua perkataan dalam fa'il madi. Untuk yang pertamanya, istasqa, perkataan asalnya adalah saqa, dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Untuk yang mazid thulathi bi thalathah ahraf yang kedua, istaghna, perkataan asalnya adalah ghani, dalam surah Al-Alaq ayat 7. Untuk yang ketiganya adalah istakbara, perkataan asalnya adalah kabara, diambil daripada surah As-Sad ayat 74. Yang keempat adalah istata'u, perkataan asalnya adalah ta'a, diambil daripada surah Baqarah ayat 217. Untuk yang kelima, istaisara, perkataan asalnya adalah yasara, diambil daripada surah Baqarah ayat 196. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam.